Good morning, everyone. So we're waiting for our driver. Kamera kat sini. So for anyone yang nak masuk Singapore daripada Johor Bahru, Malaysia, kita akan melalui 2 checkpoint. Iaitu yang pertama, kita akan melalui CIQ Complex DJB, Johor. Dan checkpoint ni last, sebelum kita masuk Singapore, kita akan melalui CIQ Complex di Woodlands, Singapore. So di sini kita akan cek semua dokumen, maksudnya pasport, IC, sebelum kita memasuki ke Singapore. Destinasi kita yang pertama, kita akan pergi ke Yura HQ Building ataupun Singapore City Gallery. Yura ini dikenali sebagai Urban Redevelopment Authority, iaitu sebuah badan National Urban Planning Authority di Singapura. So di sini kami akan ada sebuah session bersama dengan wakil Yura untuk exchange knowledge ataupun share inputs berkenaan dengan Smart City Development di Singapura. Kita sekarang berada di Singapore City Gallery, Urban Redevelopment Authority. Aziz. Daniel. How do I spell that? DANIEL. And then we'll gather where the benches are. So see you there in a bit. Thank you. Bersama-sama dengan kami dalam session ini Miss Mac, seorang wakil daripada Yura yang juga mempunyai background studies in town planning field in Singapore. So Miss Mac merupakan guide kita throughout this session yang banyak memberi input berkenaan dengan town planning and the implementation of smart city specifically in Singapore. Singapore gained independence, right? We were a country that is very poor, no money, no resources, all that. So suddenly you need a lot of foreign talent also to teach us how to do, right? So we engaged UN, we engaged town planner to teach us, and they came up with a lot of plans, and I'm going to show you. These were the discussion. Island, this red island here. Yeah, this red island is actually here, East Coast. Those people having sea view, right? We are going to build a very big island here. Selain dari exhibition yang menceritakan tentang how does town planning, urban design, landscaping and all these element works in Singapore, dalam building ini juga terdapat replika model Singapore itu sendiri. So bayangkan how amazing it is. Kami dapat experience sendiri macam mana ternampaknya urban fabric development of all these skyscrapers di Singapore itu sendiri secara dekat. Lateral garden, 20 hectare, you have to put it back. Every inch for inch. So in other words, this is 100% replacement policy. Alright, it started in 1999. Incentive first, then now become a regulation in the city. Okay? This model in the past, ladies and gentlemen, this house that here to us, these are built on. But
most of us focus on industry. Industry. Oh, okay, okay. And you are? I'm from China. Yeah, so you are a tourist. Okay, nice. So, Ada pokok-pokok sikit yang sejuk lah. Yang anda lihat, sorry, I'm so sorry. As you can see here, we using the pedestrian way to go to the central of the Kampung Glam that has many attraction there. If you can look, the greenery here is very large, very green, and very good for the health of the HDB residents. This one of the HDB block, and yeah, we go to there. Kita tengok berapa ni, Dik? Gonna cross to go to Kampung Glam area. Alright. Buat TV. Balik lagi. Buat TV. Untuk destinasi kedua kita pergi ke Kampung Gelam area, iaitu salah satu attraction spot di Singapura. Kampung Gelam ini merupakan sebuah penempatan yang telah diubah dari bangunan-bangunan kedai dari tahun 90-an kepada satu kawasan pelancongan yang kaya dengan sejarah, tradisi, seni. Di sini terdapat deretan-deretan restoran dan kedai-kedai untuk para pelancong. Mana oi? So, kita sampai Masjid Sultan kan? Ya. Alamak. Di Kampung Gelam ini juga terdapat satu landmark, iaitu Masjid Sultan yang terkenal dengan desain Golden Dome. Masjid Sultan ini dinamakan sempena nama Sultan Hussain Shah dan dibina pada tahun 1936.
Destinasi kita yang ketiga, kita ke sebuah kawasan yang dikenali sebagai Punggol Eco Town. Punggol ini merupakan salah satu projek perumahan dari HDB Singapore yang menekankan konsep biophilic living yang berfokus ke arah membentuk satu kawasan perumahan yang inklusif, hijau dan juga dapat melahirkan sebuah komuniti yang sihat. Seterusnya, kami menaiki Singapore River Cruise. Keseluruhan perjalanan berlangsung selama 40 minit dan pelawat boleh merasa bebas untuk turun di mana-mana daripada 13 jeti untuk diterokai. Walaupun pelawat harus ambil perhatian bahawa ini akan menamakan perjalanan mereka. Untuk kami pula, kami menaiki bot tersebut sehingga habis perjalanan 40 minit. Di sepanjang bot kuai, anda akan dapati mengagumi pemandangan bandar yang merupakan satu kajian yang berbeza dan bukti budaya unik Singapura. Pencakar langit yang menjulang tinggi di Central Business District ataupun dikenali sebagai CBD
menjulang tinggi di atas rumah kedai tradisional yang telah diberikan ciri baru ataupun pajakan hidup. Semasa anda melalui tapak pendaratan Raffles, anda mungkin akan melihat sebuah patung marmer putih yang merupakan penghormatan kepada Sir Stamford Raffles, pengasas Singapura moden. Satu lagi ikon dari masa lampau Singapura, iaitu Holton Fullerton yang megah yang mula dibina pada tahun 1928. Jika anda melawat pada waktu malam, lampu keemasan daerah Marina Bay akan menyambut anda melalui Merlion Park. Destinasi terakhir kami pergi ke The Gardens by the Bay. The Gardens by the Bay ialah taman alam semula jadi yang seluas 101 hektar ataupun bersamaan 250 ekar di wilayah tengah Singapura. Ia bersebelahan dengan Marina Bay. Taman ini terdiri daripada 3 taman tepi laut, iaitu Bay South Garden di Marina South, Bay East Garden di Marina East, dan Bay Central Garden di Downtown Core dan Kallang. Taman ini adalah paling terbesar, iaitu Bay South Garden seluas 54 hektar ataupun bersamaan dengan 130 ekar yang direka oleh Grant Associates. Kubah bunganya ataupun dikenali sebagai The Flower Dome ialah rumah hijau kaca terbesar di dunia. Sesungguhnya kami merasakan tempat ini sangat cantik dan sesuai untuk membawa keluarga ke sini.